Assalamualaikum dan selamat Hari Raya One Piece 1048 manga chapter review, chapter yang bertajuk 20 tahun. Alright, tu tak payah buang masa, jom kita layan video ni dengan Uzumaki Khan. Let's get it. What the fuck? Guys! Ish! 目に物見せてやる。 Disebabkan tumbukan gergasi, Luffy Momonosuke cuba menolak Onigashima. Kaido walau bagaimanapun takkan lari dan dia akan menahan serangan Luffy sambil berkata mengenai kematian Oden. Kaido bertukar menjadi naga berapi yang bernama Flaming Drum Dragon. Tangan Luffy akan dibakar oleh Kaido seperti yang kita lihat tanduk Onigashima pun cair bila bersentuhan dengan Kaido. Tapi Luffy turut tak gentar sebab dia akan serang Kaido tanpa bersentuhan dengan Kaido seperti yang diajar oleh Hyogoro di Udon. Nama serangan Luffy ialah Gomu Gomu no Bajrangan dan Kaido pula ialah Rising Dragon Blazing Bagua. Serangan epik mereka pun bertembung dengan dahsyat. Di dalam istana, Usopp terjumpa Kinemon dan Kiku semula yang jatuh dari Hamlet akibat air yang deras. Kinemon dan Kiku kelihatan seperti dah mati. Samurai menyokong dan berdoa Luffy akan tundukkan Kaido. Kawan maksud apa-apa teringat kembali peristiwa 20 tahun yang lalu selepas kematian Oden dan flashback pun bermula. Orochi menjangkakan yang Akazaya Samurai akan lari pergi ke Kuri untuk melindungi anak Oden. Kaido yang baru tahu Oden ada anak lelaki akan uruskan Momo sendiri. Orang awam cuba menghalang kemarahan Kaido tapi mereka dibunuh habis atas kekejaman Kaido dan Orochi. Toki disahkan mati di bandar Bakura dan tiada siapa kelihatan keluar dari istana Oden yang terbakar. Jadi Orochi percaya yang Kozuki Clan dah dihapuskan sepenuhnya. Orochi dan Kaido mendesak daimyo-daimyo negara Wano untuk pilih ikut perintah mereka atau berperang dengan mereka. Kat sini kita dapat lihat kesemua muka mereka termasuk Shimotsuki Ushimaru yang dikatakan ayah Zoro. Pilihan mereka dah tentulah berperang dan mereka bergabung tenaga berhadapan dengan Orochi dan Kaido. Mereka bertekad untuk membalas dendam atas kematian Oden. Walau bagaimanapun usaha mereka gagal kerana Kaido terlampau kuat. Mereka berharap yang Orochi tak dilindungi oleh Kaido. Samurai itu semua pun digalahkan. Orang negara Wano mula dijadikan hamba. Negara Wano pula mula ditukarkan kepada kilang senjata. Air sungai kini dah tak boleh diminum disebabkan bahan-bahan buangan yang datang dari kilang-kilang. Banyak tempat menjadi kering kontang sehingga orang tak boleh nak bercucuk tanam. Nak minum tak boleh, nak makan pun tak boleh. Hamba-hamba di dalam penjara dikerahkan bekerja sampai mati keletihan. Mereka diingatkan untuk tidak berharap kepada keajaiban orang luar datang selamatkan mereka. Ini kerana pintu sempadan negara Wano akan kekal ditutup. Tapi hamba-hamba tu tetap terus bekerja sambil mempercayai ayat Toki yang mengatakan negara Wano akan bebas tak lama lagi. Sisa-sisa smile fruit yang gagal dimakan oleh penduduk Ebisu yang dilihat dengan gembira oleh Orochi yang zalim. Orochi mahu seluruh penduduk di Ebisu makan buah tu semua sebab mereka akan selamanya lapar di situ. Orang yang mereka kasihi pula dijadikan hamba dekat kilang. So apa pun mereka tak boleh buat kecuali ketawa dengan riang walaupun mereka sebenarnya bersedih. Kembali ke waktu semasa Orochi yang terbakar mahu mati bersama dengan Hiyori. Kurozumi Clan tetap mahu membalas dendam setelah Orochi fikir Hiyori pandang rendah ke atas klan itu. Orochi menyerang Hiyori tapi tiba-tiba kepala terakhir Orochi dipancung oleh Denjiro. Kemudian kita dapat saksikan salah satu permintaan orang dekat Tanglong Berjaya ditunaikan, iaitu tolong hilangkan Orochi. Permintaan lain seperti bebaskan dari neraka di Wano dan berikan air yang bersih untuk diminum juga dah pasti akan ditunaikan tak lama lagi. Di final panel kelihatan Luffy dan Kaido masih menyerang satu sama lain dan habis chapter ni. No break next week. Chapter yang santai saja bagi aku sebab kebanyakannya ialah flashback. Flashback ini bagi
bagi aku ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada kita melihatkan kematian Orochi. Lagi-lagi dalam anime nanti tak ada lagi dah Orochi dan dia punya kematian tu menandakan kita punya teori betul lah Denjiro yang bunuh setelah lama menghilang. Sebelum ni Denjiro berlakon bunuh Hiyori depan Orochi. Kali ni betul-betul punya Denjiro bunuh, tapi Orochi yang dia bunuh di depan Hiyori. Sebelum Orochi mati kita dapat lihat flashback, jadi aku harap sebelum Kaido dikalahkan kita akan dapat lihat flashback mengenai Kaido. Waktu mula-mula dia datang Wano, kenapa dia pilih Wano dan kisah dia dengan Yamato atau bangsa Oni. Satu lagi benda penting dalam chapter ni ialah kalau Kinemon dan Kiku benar-benar mati, ini mungkin akan berikan karakter development yang bermakna untuk Usopp. Dia yang asyik takut nak mati dan berjanji nak selamatkan nyawa mereka berdua, tiba-tiba mereka berdua mati. Usopp mesti rasa bersalah gila dan lepas ni mungkin dia akan berubah kepada seseorang yang tak takut dengan kematian. Alright geng, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai chapter 1048. Macam biasalah geng, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi nakama. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya Noro Noro TV.